Okey, so untuk video kali ini pula, cikgu akan buat video sambungan daripada tajuk interference gelombang air hari itu. So kali ini kita akan belajar pula tentang interference gelombang cahaya dan interference gelombang bunyi. Okey, jadi kita lihat dulu definisi dia. Kamu boleh rujuk kat video interference gelombang air, cikgu dah terangkan. Okey, so fenomena yang berlaku apabila dua gelombang koheren bertemu. Okey, jadi kita lihat pula untuk gelombang cahaya. Okey, jadi eksperimen untuk gelombang cahaya ni dinamakan eksperimen Dwi celah yang. Okey, Dwi celah yang, Y-O-U-N-G. Okey, eksperimen Dwi celah yang ni adalah eksperimen yang berkaitan dengan interference gelombang cahaya. Okey, Yang ni adalah nama seorang saintis, okey, Thomas Young yang membuat eksperimen ni. Okey, jadi untuk eksperimen Dwi celah yang ni, okay, kita menggunakan laser, pen laser. Pen laser, kemudian kita akan halakan ataupun kita akan tujukan cahaya kepada dwi celah. Okay, so kat sinilah ada satu bahan kita namakan dwi celah. Okay, dwi celah ni dia maksudnya cahaya tu dia akan masuk dekat dua-dua celah tu. Okay, jadi bila cahaya masuk dekat dua-dua celah tu berlakunya pembelauan gelombang cahaya. Okey, pembelauan gelombang cahaya. Jadi daripada dwi celah tu, cahaya yang terbelau daripada dwi celah tu akan menghasilkan dua gelombang koheren. Sebab kamu kena ingat dalam interference dia mesti ada dua gelombang koheren. Kalau satu gelombang sahaja dia tak akan berlakunya interference. Okey, interference mesti ada dua gelombang. Okey. So jadi cahaya yang terbelau daripada dwi celah tu akan menghasilkan dua gelombang koheren. Okey, jadi dua gelombang koheren tu akan terbentuk ataupun akan jatuh pada skrin. Okey, yang ni adalah skrin putih. Okey, jadi yang terbentuk ni adalah corak-corak interference. Okey, corak-corak interference daripada dwi celah tadi menghasilkan dua gelombang koheren. Jadi jalur-jalur cerah gelap dekat sini akan membentuklah corak interference gelombang cahaya. Okey, jadi mekanisme dia, gelombang cahaya daripada laser ni, pen laser terkena pada dwi celah, terhasillah dua gelombang koheren. Okey, so bila gelombang tu jatuh ataupun terbentuk pada skrin, corak dia akan membentuk corak-corak interference kat sini. Okey, boleh. Okey, jadi dekat sini corak dia akan ada corak, kalau kita pakai warna merah, yang ni akan jadi warna merah, yang ni akan jadi gelap sikit. Okey, kalau kamu nampak dekat whiteboard ni memanglah nampak warna putih kan, tapi maksudnya dia akan berselang-seli warna cerah, gelap, cerah, gelap, cerah, gelap. Dia mesti berturutan. Okey, dia tak ada cerah, cerah, gelap, gelap, cerah, cerah, gelap, gelap. Tak ada. Dia mesti berturutan. Okey, warna cerah, kalau kita pakai warna hijau kat sini, hijau kat sini macam warna gelap sikit. Dia hijau tapi dia warna dia kecerahan dia kurang. Okey, so kat sini warna, kalau kita warna merah, merah, dia warna gelap sikit, merah, gelap sikit, merah, gelap. Ataupun kita panggil cerah, cerah, gelap, cerah, gelap, cerah dan gelap. Dia mesti berturutan. Okey, jadi maksudnya dekat kawasan jalur cerah tu membentuk interference membina. Okey, kawasan yang gelap sedikit tu interference memusnah. Dia mesti berselang-seli. Okey, membina dengan memusnah tu mesti berselang-seli. Okey, so jadi maksudnya bahagian yang cerah ni adalah interference membina, iaitu bahagian puncak dengan puncak ataupun lembangan dengan lembangan. Manakala bahagian jalur gelap ni adalah bahagian puncak dengan lembangan yang bertemu. Okey, boleh. Okey. So, untuk mengira panjang gelombang, kita nak kira berapa panjang gelombang cahaya merah ni, macam biasalah formula dia macam video interference air hari tu. Okey, iaitu lambda sama dengan A darab dengan X bahagi D. Okey, panjang gelombang sama dengan A darab dengan X bahagi D. Okey, jadi untuk gelombang cahaya ni, A adalah jarak di antara dwi celah tu. So, maksudnya, yang ni lah. Celah yang pertama, celah kiri dengan celah kanan ni, dia punya gap dia adalah A. Okey, nilai A ni untuk gelombang cahaya, nilai A ni sangat kecil. Okey, lebih kurang dalam unit mikrometer. Okey, ataupun nanometer pun ada. Sebab nilai A ni sangat kecil. Sebab kita tahu gelombang cahaya, panjang gelombang dia sangat pendek. Jadi dia kena lalu dekat celah yang sangat sempit. Barulah berlakunya pembelauan. So
Pembelauan tu akan menghasilkan dua gelombang koheren. So, interference berlaku dekat skrin ni. Okey, boleh. Jadi, A ni sangat kecil. Biasanya dalam unit mikrometer. Okey, mikrometer. Okey, manakala untuk X, kita tahu dah tadi untuk gelombang air, X ni adalah jarak di antara antinod dengan antinod yang berturutan. Okey, kalau untuk interference cahaya, X ni dikira daripada inilah jalur cerah sampai jalur cerah yang berturutan. Okey, ini adalah X. Okey, bukannya cerah sampai gelap. Cerah sampai gelap tu adalah 1/2X. Cerah sampai cerah ni adalah X. Ataupun kalau kita nak ambil jalur gelap sampai jalur gelap, so ini pun adalah X juga. So tak kisahlah. Okey, sebab kelebaran jalur dia adalah sama. Okey, kalau kamu lihat betul-betul, dia boleh tertukar dengan corak pembelauan gelombang cahaya. Okey, dalam pembelauan gelombang cahaya, kamu boleh lihat dekat video sebelum ni. Dekat video yang cikgu ada buat pembelauan tu, corak pembelauan tu dia, kelebaran jalur tu dia akan makin berkurang. Makin ke kiri, makin ke kanan berkurang. Tapi kalau interference, kelebaran jalur dia adalah seragam. Sama dia. Kalau jalur ni 2 cm, yang ni pun 2 cm, 2 cm, 2 cm. Okey, kalau pembelauan gelombang cahaya dia berbeza. Jadi kamu jangan tertukarlah corak interference cahaya dengan pembelauan cahaya. Okey, boleh. Jadi kalau kamu kira jalur cerah sampai jalur cerah yang ni, jalur cerah pertama sampai jalur cerah yang ketiga, maksudnya kamu dah kira 2x. Okey, nak masukkan dalam formula mesti 1x sahaja, tak boleh pakai 2x. So biasa soalan akan bagi macam-macam lah. Dia akan bagi 2.5x, 3x. Jadi kamu kena bahagilah. Sebelum masukkan dalam formula, pastikan 1x sahaja. Okey, yang tu grammar tersilap tu. So, kena ingat cerah sampai cerah ataupun gelap sampai gelap itu adalah 1x. Okey. Manakala untuk D pula, D ni adalah jarak daripada sumber koheren sampai skrin. Okey, kalau dalam soalan ni, jarak daripada inilah dui celah sampailah skrin ni. So, ini adalah nilai D. Okey, so itu adalah D. Jadi, lambda sama dengan A darab dengan X bahagi dengan D. So, unit kena samalah. Kalau yang ni mikrometer, mikrometer, mikrometer juga. Okey, kalau dalam meter, semua tukar meter. Okey, ingat D tu daripada sini, bukan daripada sumber laser ni. Sebab gelombang koheren tu start daripada dui celah. Bukan start daripada pen laser. Pen laser ni keluarkan cahaya biasa je. Okey, dui celah tu yang hasilkan dua gelombang koheren. So, dui celah sampai skrin itu adalah D. Okey, so jadi bercakap tentang gelombang cahaya ni juga, kadang-kadang soalan dia menggunakan cahaya berbeza. Dia tanya tentang cahaya yang berbeza. Mula dia pakai cahaya warna merah, lepas tu dia pakai cahaya warna biru. So, apa berlaku kepada A dengan X semua itulah. Okey. Jadi dekat sini, kamu kena ingat warna-warna pelangi. Okey, warna-warna pelangi. Iaitu, kalau cikgu punya akronim, Michael Jackson kena hantar balik India Utara. Okey, Michael Jackson kena hantar balik India Utara. Iaitu, merah, okey, merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Okay, walaupun dalam buku teks fizik tak ada, tapi benda ni kamu dah belajar dekat sains. Okay, dekat tajuk sains form 3 dulu ada. Okay, warna-warna pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Okay, dapat cikgu ulang dia sekali. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Okay, akronim dia Michael Jackson kena hantar balik India Utara. Okay. Warna-warna pelangi ni disusun mengikut panjang gelombang, di mana cahaya merah, lambda dia paling panjang. Okey, maksudnya wavelength ataupun lambda untuk cahaya berwarna merah ni adalah paling panjang daripada 77 ni, dia paling panjang. Manakala ungu ni, lambda dia paling pendek. Wavelength dia paling pendek, cahaya ungu. Okey, jadi bukan orang suka-suka je susun warna pelangi ni. So, dia disusun mengikut panjang gelombang. Jadi maksudnya daripada merah sampai ungu ni, panjang gelombang dia makin berkurang. Okey, boleh. So jadi kalau eksperimen mula-mula guna cahaya merah, lepas tu eksperimen kedua guna cahaya biru. So maksudnya dia punya
wavelength dia makin berkurang. Kan bila lambda berkurang, X akan berkurang juga sebab lambda dengan X berkadar terus. Okey, lambda dengan X berkadar terus. Okey, itulah nanti kalau kamu boleh buat latihan dalam interference, kamu boleh rujuklah yang ni. Biasa soalan guna warna-warna macam ni. Okey, lagi satu dia guna istilah cahaya monokromatik. Okey, monokromatik. M-O-N-O-K-R-O-M-A-T-I-K. Okey. Istilah cahaya monokromatik. Kita tahu mono ni maksudnya satu. Kan mono satu. Jadi cahaya monokromatik ni maksudnya cahaya yang mempunyai satu warna ataupun cahaya yang mempunyai satu panjang gelombang yang tetap. Maksudnya kalau kita pakai eksperimen cahaya monokromatik warna merah, maksudnya cahaya yang kita gunakan tu adalah warna merah saja. Tak boleh ada warna kuning ke jingga ke, tak boleh. Maksudnya cahaya yang berlaku interference tu kita pakai cahaya yang satu warna dia. Tak boleh pakai cahaya putih. Kalau kita pakai eksperimen cahaya putih, corak dekat sini tu kita susah nak kira. Sebab dekat sini ada banyak warna nanti. Ada macam warna pelangi. Okay, kalau kita pakai cahaya putih. Okay, so bila kita pakai cahaya monokromatik ni, cahaya yang mempunyai satu warna saja, iaitu satu daripada 7 warna ni. Jadi kalau kita pakai warna biru, cahaya ni warna biru je lah, monokromatik dia biru je. Kalau pakai kuning, cahaya ni kuning saja. Okay, jadi soalan saya tanya, monokromatik ni bermaksud cahaya yang mempunyai satu warna saja ataupun cahaya yang mempunyai satu panjang gelombang yang tetap. Okay, itu interference cahaya. Okay, kita masuk pula interference bunyi. Okay, yang terakhir lah untuk interference. Okay, so jadi untuk bunyi, kita menggunakan penjana audio. Okay, sebab nak mengeluarkan gelombang bunyi. Okay, penjana audio ni yang mengeluarkan bunyi yang mempunyai satu tone sahaja. Okay, bukan pasang lagu, bukan pasang muzik. Okay, dia keluarkan satu tone. Okay, paling mudah adalah kalau kamu lihat siaran dah tamat. Okay, contoh kamu lihat rancangan TV kan, TV1 ke TV2, TV9 ke, bila dah pukul 12.30 malam ataupun pukul 2 pagi tu siaran dah tamat, jadi dia akan keluar bunyi kamu buka channel tu, dia akan keluar bunyi je. So itu maksudnya gelombang yang ada satu bunyi saja. Maksudnya bunyi dia satu nada je, satu tone sahaja. Okay, itulah yang berlaku pada penjana audio tu. Jadi dalam makmal kita akan set up penjana audio yang keluarkan bunyi yang macam tadi tu, satu nada je. Kemudian kita kena pasang pada dua pembesar suara. Jadi tujuan dia pun sama, untuk menghasilkan dua gelombang koheren. Sebab untuk berlaku interference perlukan dua gelombang koheren. Samalah, kalau cahaya kena ada dua celah. Kalau bunyi kena ada dua pembesar suara. Kalau gelombang air kena ada dua celah juga. Okey, boleh. Okey, so jadi untuk gelombang bunyi ni, okey, so dekat sini, okey, garisan lurus yang melintang ni adalah tempat kita berjalan ataupun tempat kalau kita tak nak pakai kalau kita tak nak berjalan dekat kawasan ni, kita boleh letak mikrofon kat sini. Kita gerakkan satu mikrofon. Okey, jadi mikrofon tu kita sambung kepada satu alat dinamakan osiloskop sinar katod. Okey. Jadi mikrofon tu kita gerakkan kiri kanan, okey, perlahan. Okey. Jadi, contohlah katakanlah kita tak nak pakai mikrofon. Okey, bila kita dah pasang penjana audio tu, left dengan right tu dah keluarkan bunyi. So bila kita bergerak pada garisan ni, kita akan dengar, telinga kita akan dapat mengesan bunyi kuat dan bunyi yang perlahan berturutan. Okey, contoh kalau dekat kosong ni kita dengar bunyi kuat, bila kita jalan depan sikit, bila sampai dekat kawasan X ni kita akan dengar bunyi perlahan. Maksudnya telinga kita akan mengesan bunyi perlahan dekat sini. So bila kita berjalan lagi, bunyi tu jadi kuat balik, jadi jelas balik, kuat. Kemudian jadi perlahan, dia akan berselang-seli berturutan. Okey, maksudnya telinga kita boleh kesan bunyi kuat dengan bunyi perlahan tu. Okey, pastikan kita berjalan dalam keadaan yang lurus lah. Kita tak boleh dah berjalan makin dekat ke pembesar suara ni ataupun makin ke bawah ni. Dia mesti, kita berjalan tu mesti pada garis lurus, berserenjang dengan ataupun selari dengan pembesar suara tu. Okey, tak boleh naik atas ke turun bawah ke, dia mesti jalan macam tu lah, perlahan lah. Okey. So, kalau pakai pembesar suara pun,
Okey, kalau pakai mikrofon, kita gerakkan mikrofon dekat garisan tadi tu, kita akan dengar bunyi yang sama juga. Mikrofon ni akan mengesan bunyi kuat, bunyi perlahan. Jadi kalau bunyi kuat, corak graf pada OSK ni akan jadi tinggi. Okey, kalau bunyi tu perlahan, corak pada OSK tu jadi rendah. So maksudnya interference berlaku lah. Jadi maksudnya bila bunyi kuat, interference membina berlaku. Bila kawasan tu bunyi perlahan, interference memusnah. Dia mesti berselang-seli. Okey, kalau kamu nampak setiap cahaya bunyi dengan air tu, dia mesti benda yang berselang-seli macam ni kan. Cerah, gelap, cerah, gelap. Yang ni bunyi kuat, bunyi lemah, bunyi kuat, lemah, kuat, lemah mesti berturutan. Okey, kalau air tadi, interference membina, memusnah, membina, memusnah. Okey, boleh. So, macam mana nak kira pula dia punya formula lambda sama dengan AX bahagi D ni pada gelombang bunyi? Okey, jadi kita mulakan dengan A. A adalah jarak antara dua sumber koheren. So, senang je lah. So, ini jarak daripada pembesar suara kiri sampai kanan. So, ini adalah A. Mudah je. Okey, pembesar suara tu adalah A, jarak dia. X. X ni adalah daripada bunyi kuat sampai bunyi kuat yang seterusnya. Macam inilah. Kalau ambil yang ni, sampai sini. Ini adalah X. Bunyi kuat sampai bunyi kuat yang seterusnya ataupun bunyi lemah sini sampai bunyi lemah sini. Ini pun adalah X juga. Okey, boleh. Dia mesti berturutan. Okey, manakala untuk D, D ni adalah daripada pembesar suara, sumber koheren, sampailah ke tempat yang kita berjalan tadi tu. Okey, kita gerak tadi tu. Okey, jadi pembesar suara sampai tempat garisan yang kita berjalan tadi untuk dengar bunyi kuat dengan lemah tu. Jadi, untuk dapatkan panjang gelombang cahaya bunyi, lambda dia adalah A darab dengan X bahagi dengan D. Okey, A darab dengan X bahagi dengan D. Okey, boleh. So, itu untuk gelombang bunyi. Okey, jadi untuk interference gelombang bunyi ni, biasanya kalau dalam makmal, kita kena buat dekat kawasan yang lapang. Maksudnya, meja-meja dalam makmal tu kena alihkan dulu. Okey, ataupun kita buat dalam dewan. Kan? Kita masuk dalam dewan, kawasan dewan tu pastikan kosong, tak boleh ada meja kerusi. Okey, kita letak perjalanan audio, pembesar suara, kemudian kita jalan dekat depan tu. Sebab kalau ada kerusi, meja tu, jadi maksudnya gelombang bunyi daripada pembesar suara tu akan terbelau oleh kerusi, meja ataupun terpantul. Jadi ada gangguan. So, bila ada gangguan, kita tak dapatlah kira nilai X ni dengan tepat. So, kena buat dekat kawasan yang lapang untuk interference bunyi. Kalau interference gelombang cahaya pula, kita kena buat dalam makmal kita, pastikan dalam keadaan yang gelap. Okay, maksudnya langsir makmal tu kena tutup. Okay, supaya kita boleh nampak corak cerah dengan gelap tu, senang kita nak kira nilai X tu. Okay, itu langkah berjaga-jaga untuk interference lah. Okay, dalam eksperimen kamu boleh buat. Okay, jadi cikgu rasa itu saja untuk interference cahaya dengan bunyi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.